Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Terima kasih pengurusi majlis yang saya hormati dan saya kasihi, seluruh jajaran kuasa surau, para asatizah, para ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Hari ini kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi ruang untuk bercerita bersama-sama, berhenti seketika daripada mempelajari ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu aqidah, untuk memberikan ruang kepada perbincangan yang juga tidak kurang pentingnya. Perbincangan, perkongsian yang menepati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amril muslimin fa huwa laysa minna," atau kama qala, barang siapa yang tidak mengambil tahu urusan orang-orang Islam, maka mereka bukan daripada kalangan kami. Dan perbincangan kita pada malam ini berkisar suatu topik yang selalu sangat kita dengar berkenaan dengannya. Satu tajuk yang sentiasa bermain di kaca televisyen kita sejak daripada kita berusia muda. Kisah-kisah perjalanan, pengorbanan, perjuangan rakyat di sebuah negara yang bernama Palestin. Dan alhamdulillah hari ini saya beri peluang untuk berada bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk membawa kisah Palestin dari dalam. Kisah Palestin dari mata orang yang berada bersama-sama dengan payah jerih masyarakat, dengan kesempitan dan keperetan yang dilalui oleh penduduk-penduduk yang berada di sana. Kerana saya alhamdulillah telah berada di bumi Palestin sejak tahun 2013, tinggal di sana, berkahwin dengan wanita Palestin pada tahun 2016. Seorang warga Palestin yang merupakan isteri kepada seorang asyahid. Suaminya seorang komander Brigade Izzuddin Al-Qassam, mati syahid di dalam perjuangan dan cubaan untuk melaksanakan operasi masuk ke dalam tanah haram Israel pada tahun 2008. Dan akhirnya alhamdulillah, walaupun ketika itu beliau mati syahid dan tidak berjaya melaksanakan operasinya, tetapi pada hari ini kita melihat bagaimana mujahidin berjaya untuk menerobos masuk ke dalam tanah musuh dan menakluk semula tanah-tanah mereka yang telah dijajah suatu masa dahulu. Saya berkahwin dengan wanita ini pada tahun 2016 dan beliau mempunyai 5 orang anak. Alhamdulillah, mudah perjalanan untuk mendapat anak. Kahwin-kahwin terus dapat 5 orang. Dan saya mempunyai 3 orang anak sendiri dan juga seorang cucu. Jadi nampak macam muda tapi dah bergelar datuk, alhamdulillah. Saya duduk sejak daripada tahun 2013 menjadi pelajar tunggal dalam degree kedua syariah yang saya buat di Universiti Islam Gaza. Degree pertama saya dalam bidang sains marine saya habiskan di Universiti Malaysia Sabah. Habis DMS, saya pergi sebentar ke Syria selama 1 tahun setengah juga untuk belajar ilmu syariah. Tapi hari pertama saya sampai ke Syria adalah hari pertama berlakunya perarakan demonstrasi menentang Bashar al-Assad. Justru selepas 1 tahun setengah kita dihantar pulang oleh pihak kerajaan, duduk 2-3 bulan di Malaysia sebelum diberi pilihan oleh ibu dan ayah ke mana hendak diteruskan pengajian agama yang telah terhenti.
Diberikan pilihan kepada saya sama ada nak meneruskan di bumi Mesir, sama ada nak diteruskan di bumi Jordan, sama ada nak dihabiskan di dalam Malaysia itu sendiri. Kemudian diberi pilihan yang luar biasa, disebutkan oleh ibu dan ayah kalau nak sambung dan habiskan di bumi Gaza, Palestin. Dan kebetulan ketika itu zaman Dr. Morsi 2013, di mana pergerakan keluar dan masuk daripada bumi Gaza adalah sangat-sangat mudah. Maka saya fikirkan bersama dengan ahli keluarga, Jordan dan Mesir ini bumi yang terlalu banyak, terlalu ramai orang Malaysia. Di Mesir saja 12,000 orang pelajar Malaysia yang ada belajar di sana. Seolah-olah kalau pergi ke sana belajar di Universiti Malaysia bersama-sama dengan orang-orang Malaysia, saya bimbang kalau saya duduk di situ saya tidak boleh berbahasa Arab bila balik daripada negara Mesir. Maka kami pun membuat pilihan, saya membuat pilihan dan memaklumkan kepada ibu dan ayah keputusan untuk belajar di bumi Palestin, di Gaza, di Universiti Islam Gaza. Ketika itu mak dan ayah memberikan jawapan yang tuntas. Mereka berikan persetujuan dan sebut kepada saya, kalau begitu baguslah, pergi kemas beg, esok kita beri tiket. Saya terkejut dengar jawapan mak dan ayah saya. Saya fikirkan mereka sudah tidak sayang kepada saya, nak dihantar ke bumi Palestin, bumi yang sedang berperang. Apapun pilihan telah dibuat, saya pun pergilah ke bumi Palestin dengan niat sudah ada ketika itu untuk mengasaskan Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Dan Alhamdulillah, ini mungkin pentingnya kalian bila mana nak namakan anak-anak, namakan dengan nama yang betul. Macam mana kalian nak nampak anak kalian, itulah kalian kena menamakannya. Mak dan ayah saya menamakan saya sebagai Nadir. Nadir, Nun Alif Dal Ra, Nadir. Yang mana Nadir ini dalam bahasa Melayu maksudnya jarang-jarang, pelik-pelik, rare. Sebab itulah saya buat benda-benda yang pelik-pelik, yang saya rasa mungkin mak dan ayah saya fikirkan bagus kalau dulu aku namakan dia dengan nama yang lain. Saya duduklah di bumi Palestin selama 10 tahun. Kita menjalankan operasi-operasi Persatuan Cinta Gaza Malaysia kita. Pada masa yang sama menghabiskan pengajian di Universiti Islam Gaza dalam bidang syariah. Dan Alhamdulillah 2016 berumah tangga dengan orang Palestin di sana. Dan dalam tempoh itulah kita belajar dan melihat semangat perjuangan yang ada pada orang-orang Palestin. Saya duduk dalam suasana peperangan di bumi Gaza pada tahun 2013. Kita duduk dalam keadaan perang yang berlanjutan selama 51 hari. Ketika itu kita melihat karamah yang banyak yang ada pada penduduk-penduduk bumi Palestin yang diberkati itu. Termasuklah yang berlaku kepada adik ipar saya sendiri. Adik ipar masa itu belum lagi adik ipar, dia syahid tahun 2013. Tetapi kenalan saya ketika itu adik kepada isteri saya, seorang asyahid yang namanya Abdullah Al-Minawi. Asyahid Abdullah Al-Minawi seorang anggota Brigade Izzuddin Al-Qassam, menjaga sempadan sebagaimana diarahkan oleh Komander Brigade Izzuddin Al-Qassam di bawah sebuah bangunan 4 atau 5 tingkat. Beliau berjaga di bawah kawasan tersebut, dan bila mana musuh semakin lama semakin mendekati sempadan, tetapi masih tidak berjaya untuk tembus masuk ke dalam sempadan, bangunan tempat beliau berjaga dibedil oleh roket daripada pesawat perang milik Zionis Israel. Kita perlu faham, bila kita bercerita tentang Gaza, Gaza ini sempadannya ialah dengan bumi Mesir. Selain daripada sempadannya dengan lautan Mediterranean, dan juga sempadannya dengan tanah haram Israel itu sendiri. Dan di sebelah sana, sebelah kiri, ataupun kalau kita tengok peta Palestin di sebelah kanan, kita akan nampak kawasan yang namanya tepi barat, West Bank, Dhafah Al-Gharbiyah, tempat terletaknya Masjid Al-Aqsa. Di tengah-tengah itu, Palestin itu dipisahkan dengan tanah haram Israel 1948, tanah jajahan 1948. Jadi sebenarnya orang Gaza ini bergelut dengan pergelutan mereka. Orang di West Bank mereka bergelut dengan pergelutan mereka.
العيات ولازري يا علام أرضي